Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua warga Maxima. Boleh dengar saya tak? Dengar. Dengar. Okey, jelas Jelas. Okey, jadi untuk 12 orang yang ada dekat dalam ruangan Zoom ni, anda semua apa khabar? Sihat ke? Kita ada Baik. Dolly, kita ada Encik Fazil Isa, kita ada Fida, Ada siapa lagi Encik Mira? Fikri Salim, Hajar Rozia, Jamaluddin, Khairul Nizam, Masidin dengan saya tak pasti dia ada gambar love kat situ. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan semua yang menyertai live kita pada malam ini. Jadi topik malam ni apa Syazah? Topik malam ni kita nak bincangkan mengenai apa itu penyakit autoimun. Okey, macam Mira sendiri. Mira tahu apa itu penyakit autoimun? Saya pun tak pasti autoimun tu ya apa yang saya faham lah Cik Syazah. Dia macam secara natural. Betul ke? Penyakit autoimun ni mungkin ramai juga yang tak pernah dengar ataupun jarang dengar, tapi dia adalah sejenis penyakit mengenai imun di dalam badan kita ya. Itu apa yang saya baca lah, dia mengenai penyakit sistem imun kita. Oh, dia penyakit lah. Dia bukan macam natural immune yang tambah dalam badan ke macam mana tu? Bukan, dia tentang penyakit sistem imun yang mana dia menyerang sel tisunya yang tersendiri. Tapi kalau untuk lebih detail, nanti kita akan dengar Profesor Madya Dr. Harish Kumar untuk bercakap mengenai penyakit itu. Pasti ramai yang masih tak tahu lagi tentang penyakit autoimun tu. Betul tak Cik Mira? Betul, sebab saya sendiri pun jarang-jarang dengar autoimun. Yang saya tahu imun badan je. Jadi sebelum kita nak bermula ni, tanpa membuang masa, kita menjemput Profesor Madya Dr. Harish Kumar kita. Silakan Doktor. Tapi sebelum tu, anda 14 orang yang berada dekat dalam ruangan Zoom ni, jangan lupa untuk kongsikan link kita pada malam ni kepada keluarga dan rakan anda. Mungkin ada salah seorang pemenang kalau kita nak buat quiz pada malam ni. Betul tak Mira? Ya, sebab saya ada nampak calon-calon nak menang ni. Dia sebab dia tak pernah skip live kita ni Syazah. Jadi kita kena bagi dia habuan lah kan untuk dekat seseorang tu. Boleh ke Syazah? Boleh. Yang penting dia kena join setiap program kita pada setiap malam dan jangan lupa untuk bukakan video anda. Betul. Dan pada akhir bulan kita akan bagi anda sesuatu. Jadi tanpa kita membuang masa lagi, kita jemput Profesor Madya Dr. Harish Kumar. Silakan Doktor. Apa khabar Doktor? Khabar baik. Thank you Syazah. Thank you Mira. Pleasure. Doktor okey, doktor sihat? Okey, sihat walafiat. Wah. Okey, good. So, silakan doktor. Kita teruskan dengan topik kita pada malam ini. Okey, thank you very much. Okey. So, hari ini kita mempunyai topik yang menarik seperti yang telah dikatakan oleh Cik Syazah dan Cik Mira. Okey, very interesting topic. Ada yang mungkin tak pernah mendengar perkataan ini, tapi perkataan ini memang wujud. Nama perkataan ini adalah penyakit autoimun. Okey, seperti yang kita dapat melihat. Okey, so inilah dia penyakit autoimun. Okey, yang kita akan melihat hari ini. Okey, so just let me extend to slideshow. Okay, Syazah and Mira, can you see the screen? Can Doktor. Okay, thank you so much. So inilah dia penyakit autoimun. Okay, so ramai yang mungkin pernah mendengar penyakit ini, tetapi tidak mengetahui apakah sebenarnya penyakit autoimun. Ia daripada dua perkataan yang telah digabungkan. Satu adalah auto yang bermaksud sendiri dan satu lagi adalah imun yang merujuk kepada sistem pertahanan badan ataupun sistem kekebalan badan ataupun sistem imun badan. Okay. So, now apakah dia penyakit autoimun? Yang penyakit ini pelik sikit. Kita semua tahu mengenai sistem imun dalam badan kita. Okay.
Sistem imun memang berfungsi dalam badan kita untuk melindungi tubuh kita daripada ancaman yang membahayakan tubuh seperti jangkitan virus, jangkitan bakteria, jangkitan kulat. Tetapi dalam penyakit autoimun, apa yang berlaku ialah sistem imun tubuh seseorang akan mula menyerang tisunya sendiri. This is a problem. Macam sudah ada silap yang tidak boleh, susah nak reverse balik. Sudah ada kesilapan. Sistem imun tiba-tiba sebenarnya dia untuk menyerang bakteria dan virus daripada luar. Tapi di sini sistem imun tiba-tiba mula menyerang tisunya sendiri. Okey. Dan mengapa ini berlaku? Kerana sistem imun badan gagal, okey, membezakan di antara tisu badan, okey, dan akibat daripada itu ia mula menganggap sel-sel tisu badan sebagai bahan asing. This is very dangerous. Ini adalah sangat berbahaya. So akibat daripada kegagalan tersebut, ia boleh menyerang pelbagai jenis tisu dan juga organ. So inilah dia sistem imun, autoimun, penyakit autoimun, penyakit di mana badan, sistem imun badan mula menyerang tisu ataupun sel badan sendiri. Okey. Sebenarnya sistem imun adalah untuk menyerang ancaman daripada luar seperti serangan bakteria atau virus ataupun kulat. Tapi di sini sistem imun badan menyerang sel ataupun tisunya sendiri. So this is penyakit autoimun. Okey. So tanda-tanda, apakah tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu mungkin menghidapi penyakit autoimun? Yang pertama, sakit sendi, sakit otot dan kelemahan otot. This is the first one. Okey, berat badan mula berkurangan. Okey, ruam, rashes mula muncul secara berulang. Amat sensitif kepada cahaya matahari, dan ruam ini berbentuk rama-rama didapati pada hidung dan juga pipi. Butterfly shape rash on the nose and also on the cheeks. Okay, seperti yang kita dapat melihat. Okay, dan orang tersebut, okay, didapati sukar untuk memberikan perhatian ataupun tumpuan, tak boleh memberikan fokus. Okay, rasa letih, berat badan bertambah ataupun tidak tahan sejuk. Rambut gugur ataupun keputihan pada kulit. That's white patches on skin. And then kekeringan pada bahagian mata, mulut dan kulit. Semua bahagian-bahagian tisu mula kering. Kebas pada bahagian tangan dan kaki. And bagi wanita yang mengandung, didapati berita kerap kali mendapat keguguran. This is another problem. So inilah tanda-tanda seseorang itu mungkin mengidap penyakit autoimun. Okay. So apakah penyebab penyakit autoimun? Sampai sekarang belum dapat dipastikan apakah sebenarnya yang mencetuskan ataupun merangsangkan badan menyerang, sistem imun badan menyerang badan sendiri. What is the actual reason? Sesiapa pun belum mengetahuinya lagi. Okay? Tetapi penyakit ada, tetapi secara umumnya penyakit autoimun disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sejarah keluarga yang mempunyai penyakit autoimun. Kalau ada ahli keluarga yang pada dulu ada penyakit autoimun, ini bermaksud kebarangkalian mendapat penyakit autoimun adalah lebih tinggi. Okay? Jantina dan status hormon. Remember, penyakit autoimun lebih kerap di kalangan wanita berbanding lelaki, iaitu 75% melibatkan wanita, hanya 25% sahaja yang melibatkan golongan lelaki. Okay? Now, ia juga mungkin disebabkan oleh jangkitan virus atau bakteria. Tiba-tiba selepas jangkitan virus atau bakteria, sistem imun menjadi kucar kacir. Dulu sistem imun menyerang bahan-bahan asing, tetapi sekarang sistem imun tiba-tiba mula menyerang sel tisu badan sendiri. So this is because of the virus infection or the bacterial infection. Okay? Pendedahan kepada persekitaran dan bahan kimia yang toksik secara berpanjangan. This can also happen. Okay? Tekanan stres ataupun trauma juga boleh menyebabkan tekanan ataupun stres dan juga trauma boleh juga menyebabkan merokok merupakan salah satu daripada
penyebab, dan satu lagi adalah nutrisi yang tidak mencukupi. Juga merupakan satu lagi sebab mengapa berlakunya penyakit autoimun seperti yang kita dapat melihat. Okay. Now, ada beberapa teori macam mana bermulanya penyakit autoimun. Satu teori yang menarik telah dikemukakan oleh Dr. Steven Adelson. Okay. Seorang pakar penyakit autoimun di Amerika. Dia mengatakan bahawa penyakit autoimun ini adalah kombinasi di antara faktor genetik dan faktor persekitaran. Faktor genetik menyumbangkan kepada penyakit autoimun dan dia pada masa yang sama dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. Okay. Dan satu lagi teori yang menarik telah diperkenalkan oleh Dr. Thomas Mason, yang mengatakan bahawa semua manusia mempunyai faktor genetik yang cenderung kepada penyakit-penyakit tertentu. Jika seseorang terlalu lama terdedah kepada persekitaran yang tidak sihat ataupun toksin, ini akan merangsangkan penghasilan radikal bebas dalam badan manusia. Radikal bebas ini akan mula mengubahkan pH tubuh manusia dan ini memudahkan virus bakteria kulat untuk hidup dan merangsangkan pembentukan radikal bebas yang merosakkan sel-sel dalam badan manusia. So, bilakah autoimun berlaku? Autoimmunity terjadi apabila sistem imun badan bertindak dan mula menyerang sel-sel yang rosak ini. So, that is where it starts. Okay? Apakah contoh-contoh penyakit autoimun? Mungkin anda pernah dengar. Yang pertama adalah kebotakan atau dipanggil sebagai alopecia areata. Okay, anda boleh melihat ada tumpuk-tumpuk di atas kepala. You can see the tumpuk-tumpuk di atas kepala. Okay, anda boleh melihat tumpuk-tumpuk di atas kepala. Now, ini berlaku apabila sistem imun badan mula menyerang folikel-folikel rambut, iaitu tempat di mana rambut mula tumbuh. Okay, so ini akan mula menyebabkan keguguran rambut sampai menimbulkan tumpuk-tumpuk botak pada kepala. So this is di mana sistem imun menyerang folikel-folikel rambut. Selain daripada keguguran rambut, pesakit juga berasa gatal-gatal atau berasa macam terbakar dekat kulit kepala. So this is typical for penyakit alopecia areata, iaitu pembentukan tumpuk-tumpuk botak pada kepala, sejenis penyakit autoimun. Okay. Selain daripada itu, anda juga mungkin pernah mendengar penyakit kulit yang bernama psoriasis. Juga penyakit autoimun. Di sini sistem imun badan menyerang kulit. Here kulit akan diserang. Okay. So apa berlaku? Penyakit ini mempengaruhi sel kulit sehingga sel kulit baru menjadi matang terlalu cepat dan sel yang tua tidak gugur. Ini menyebabkan penimbunan sel-sel di permukaan kulit. Okay, so this is what happens. Okay. Pada masa yang sama, ini mengakibatkan inflamasi atau keradangan. Tumpukan skeli yang dikenali sebagai plak. You boleh melihat pada gambar. Ada banyak plak-plak. Okay, all of this is typical of penyakit psoriasis. Okay, terutamanya pada bahagian kulit kepala, lutut, punggung, pergelangan tangan di bahagian siku. All of this akan berlaku. So this is typical penyakit psoriasis. Di sini sistem imun menyerang kulit anda sendiri. So this is another one, okay? Merupakan penyakit autoimun. Sampai hari ini belum ada penawarnya bagi psoriasis, hanya ada ubat untuk mengawal penyakit ini daripada merebak. We need to control the disease, okay? But there is no penawar lagi, belum ada jumpa penawar lagi. Graves disease, satu lagi penyakit autoimun di mana di sini sistem imun menyerang kelenjar thyroid, iaitu kelenjar di leher yang menghasilkan hormon thyroxine. Dan simptom-simptomnya seperti yang anda dapat melihat pada gambar ini, mata bahagian putih menjadi merah, mata seperti membonjol keluar, bulging eyes, and didapati eyelid retract masuk ke dalam. So all of this adalah seperti yang berlaku dalam penyakit Graves disease.
Penyakit keempat adalah Hashimoto's disease. Okay? Berbeza dengan Graves, penyakit Hashimoto umumnya menyebabkan kelenjar tiroid kurang aktif, iaitu menjadi hypothyroid sehingga tidak menghasilkan cukup hormon tiroid. Okay? So di antara gejala yang berlaku termasuklah peningkatan berat badan, gangguan emosional, keletihan tanpa sebab yang jelas, susah mengingat dan mengantuk. All of this berlaku dalam penyakit Hashimoto. Satu lagi penyakit autoimun di mana kelenjar tiroid akan diserang. Okay? Celiac disease. Okay? Ini ialah penyakit autoimun di mana sistem imun menyerang usus kecil. Okay? Sebagai respon daripada intoleransi terhadap produk gluten yang terdapat dalam gandum. Mereka tak boleh makan gandum kerana gandum mengandungi sejenis protein yang dipanggil sebagai gluten. Okay? So apa berlaku? Ini menyebabkan gangguan penyerapan ataupun malabsorption sehingga pesakit tidak mendapat cukup nutrien. Okay? Pada kanak-kanak pada kanak-kanak keadaan ini menyebabkan gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan. Now, gejala-gejala lain seperti penurunan berat badan, ketidakselesaan perut, kembung, cirit, birit dan juga anemia. Now, all of this merupakan celiac disease. Ingat di sini sistem imun menyerang usus, usus kecil, dan biasanya orang yang ada celiac disease tidak dapat makan gandum, tak boleh makan gandum kerana gandum ada sejenis protein yang dipanggil sebagai gluten. Okay? Yang seterusnya ialah Addison's disease, di mana kali-kali ini sistem imun menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal, yang menghasilkan hormon steroid berupa mineralocorticoid, glucocorticoid dan gonadocorticoid. So this is another one. Jadi banyak penyakit autoimun berlain-lain. Dia mempunyai wajah yang berbeza-beza. Mengapa? Kerana tisu-tisu yang berlainan adalah diserang. So there's different manifestations. Scleroderma. Seperti psoriasis, scleroderma juga penyakit autoimun di mana ia menyerang kulit. Kulit penderita penyakit ini menjadi pengerasan berbentuk oval ataupun memanjang seperti yang dilihat pada gambar ini. Okay, so this is called as scleroderma, another autoimmune disease. Myasthenia gravis. Myasthenia gravis ini ialah dalam bahasa Yunani. Myasthenia gravis bermaksud kelemahan otot. Ia di mana adalah penyakit autoimun di mana hubungan di antara saraf dengan otot ada masalah. Biasanya saraf akan merangsangkan otot supaya mengecut dan melakukan kerja. Tapi di sini bahagian yang menghubungkan kedua-duanya akan diserang. So akibat daripada itu otot menjadi lemah. So that is myasthenia gravis. Next one is what we have Sjogren's syndrome. Sjogren's syndrome ialah penyakit autoimun sistemik. Yang menyerang kelenjar eksokrin. Iaitu kelenjar yang mempunyai salur seperti yang menghasilkan cairan pelembab seperti air mata, air liur dan juga air peluh. So all of this adalah kelenjar-kelenjar yang diserang apabila ada Sjogren's syndrome. Rheumatoid arthritis. Di sini sistem imun badan menyerang sendi-sendi, bukan kelenjar eksokrin. So this is what happens. Oleh itu orang yang ada rheumatoid arthritis bila bangun pagi semua sendi macam kaku, sakit. Sendi-sendinya kaku, mengambil masa untuk bergerak, very painful. So that is rheumatoid arthritis. Kemudian yang ke-12 ialah multiple sclerosis. Di sini sistem imun pesakit akan mula menyerang pelindung saraf yang dipanggil myelin. Sama ada saraf itu terdapat pada otak ataupun saraf tunjang, tulang belakang. Ini akan mengganggu fungsi saraf untuk berkomunikasi dengan saraf yang lain dalam otak atau saraf tunjang ataupun bahagian lain tubuh. So this is what we have, multiple sclerosis, sejenis penyakit autoimun. So we have so many different penyakit autoimun.
And penyakit yang sangat popular adalah systemic lupus erythematosus, iaitu apa yang dipanggil sebagai lupus. Okay? Di mana di sini lebih daripada satu organ diserang. Oleh itu kesan daripada penyakit ini amat berat kerana melibatkan banyak organ. Gejalanya pula tidak spesifik. Okay? So, ada juga yang lain seperti penyakit autoimun yang lain seperti diabetes mellitus jenis pertama, jenis 1, penyakit inflamasi usus, ankylosing spondylitis ataupun primary biliary cirrhosis. So, all of these merupakan jenis-jenis penyakit autoimun. Namun begitu pada dasarnya semua penyakit autoimun adalah akibat daripada sistem imun pesakit yang menyerang sel ataupun tisu badan sendiri. That is what is penyakit autoimun. Okay. So, macam mana nak mendiagnosis penyakit autoimun? So, diagnosis agak susah sikit. Okay. Ia memerlukan kombinasi di antara tanda-tanda gejala serta penyiasatan makmal. Biasanya doktor susah, kadang-kadang tidak mudah bagi doktor untuk mendiagnosis penyakit autoimun. Ia mengambil masa. So, kerana setiap penyakit autoimun memiliki ciri khas, tetapi gejala yang muncul adalah sama. Okay. Oleh kerana doktor biasanya menggunakan pemeriksaan sokongan berikut untuk membuat diagnosis. First one, ujian anti-nuclear ataupun anti-nuclear antibody. Ini untuk mengetahui aktiviti antibody yang menyerang tubuh. Yang kedua, ujian autoantibody untuk mengesan ciri antibody di dalam tubuh. Ujian darah lengkap untuk mengira bilangan sel darah merah dan sel darah putih. Ujian C-reactive protein untuk mengesan keradangan dalam tubuh. Ujian sedimentasi erythrocyte ataupun erythrocyte sedimentation rate untuk mengetahui tahap keparahan keradangan yang terjadi di dalam tubuh. So, all of this adalah ujian-ujian makmal yang harus dilakukan bersama-sama dengan tanda-tanda dan gejala-gejala yang biasanya dialami oleh pesakit. So, all of this we should do it together. Okay? So, sebilangan besar penyakit yang diklasifikasikan sebagai penyakit autoimun tidak dapat disembuhkan. So that's the problem. There is no penawar lagi, tetapi gejala yang timbul dapat diatasi dan dicegah sehingga tidak menjadi flare. Flare means dia muncul dengan teruk. That is flare. Okay. Rawatannya pula bergantung kepada jenis penyakit, gejala dan juga keparahannya. Very important. Terdapat pelbagai kaedah pengendalian yang boleh dilakukan. Okay. Yang pertamanya adalah ubat-ubat diberikan untuk merawat pesakit autoimun. Ubat anti radang non-steroid seperti non-steroidal anti-inflammatory drugs seperti ibuprofen ataupun aspirin untuk pengurusan kesakitan diberikan. Okay, yes. Ujian penekan sistem imun seperti steroid. Di sini dia akan menekan atau menjadikan sistem imun kurang aktif supaya tidak menyerang badan, tubuh badan dan juga organ-organ di dalam badan. Ubat anti-TNF seperti infliximab, infliximab untuk mencegah keradangan daripada penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan juga psoriasis untuk mengurangkan inflammation ataupun keradangan. Selain daripada itu, terapi penggantian hormon juga boleh dilakukan jika penyakit autoimun tersebut menghalang pengeluaran hormon tertentu dalam badan. Satu contoh yang baik, yes, penyakit diabetes mellitus jenis 1 di mana suntikan insulin diberikan kepada orang yang mengidap penyakit ini untuk mengatur kadar gula di dalam darah dan memberi hormon thyroid kepada pengidap thyroiditis. So this is what happens. Diberikan hormon. So this is what happens. And komplikasinya pula, penyakit autoimun ini boleh menyebabkan beberapa komplikasi. Yang pertama, dia boleh mengakibatkan penyakit jantung, gangguan kemurungan ataupun kegelisahan, kerosakan saraf, trombosis urat dalam, iaitu trombosis bermaksud darah membeku, kerosakan organ seperti hati dan juga buah pinggang boleh berlaku. So all of this adalah komplikasi bagi penyakit autoimun. So
masih belum diketahui macam mana nak mencegah 100% penyakit autoimun. Namun terdapat beberapa usaha yang dapat mengurangkan risiko terkena penyakit autoimun, bersenam secara berkala, mengelakkan daripada merokok, mengekalkan berat badan yang ideal, gunakan peralatan pelindung semasa bekerja, terutamanya mereka yang bekerja dengan bahan kimia atau mereka yang bekerja dengan sinaran-sinaran. Dia kena melindungi badan, okey? Menjaga kebersihan badan untuk mengelakkan jangkitan virus dan juga bakteria. Okey? Virus dan juga bakteria. Okey, selain daripada itu, kita hari ini itulah dia mengenai penyakit autoimun. So today kita nak mengelakkan penyakit autoimun, kita harus memberikan badan kita suplemen yang baik yang dapat membekalkan badan kita dengan bukan 1, 2, 10, 20 tetapi 64 nutrien yang berlainan. So produk revolusi yang kita ada adalah AFX, okay, yang terdiri daripada bahan aktif AFA dan juga CMX yang mengandungi bahan aktif AFA dan juga goji berry. So goji berry ini melindungi hati, menambah baikkan kejelasan mata, menguatkan sistem imun, menambah baikkan fungsi seksual, menambah baikkan peredaran darah, mengurangkan kolesterol, okay, melindungi sistem saraf, membantu migrasi stem cell, menambah baikkan tekanan darah dan juga paras gula darah, antioksidan dan juga anti-inflammatory yang baik. So itulah dia goji extract ataupun wolfberry, bahan aktif kedua yang terdapat di dalam CMX. Okay? So mereka yang nak makan AFA sahaja akan makan AFX. Okay? So, kedua-duanya mengandungi AFA yang akan merangsang sumsum tulang melepaskan sel stem. Dan sel stem dihasilkan dengan paling optimum, okay, pada umur 25 hingga 30 tahun. That is the time di mana penghasilan sel stem adalah pada puncaknya. Okay, so bilakah AFA ditemui? Lebih kurang 30 tahun dahulu oleh sekumpulan saintis daripada Amerika dan mereka mendapati bahawa AFA dapat merangsangkan badan manusia menghasilkan dua jenis sel. Satu adalah sel stem dan satu adalah NK cell atau natural killer cell. Selain daripada itu, di dalam AFA terdapat lebih daripada 64 jenis nutrien yang termasuk vitamin, mineral, asid amino, asid lemak perlu, klorofil, enzim dan sebagainya. Okay? Dan bahan-bahan utama yang terdapat di dalam AFA termasuklah phenylethylamine yang boleh membantu kemurungan depression, kanak-kanak dengan masalah pembelajaran seperti disleksia, dyspraxia, attention deficit disorder dan juga autism. Okay? Phycocyanin sebagai ejen anti keradangan, yang boleh mengurangkan kesakitan dan keradangan dalam badan. Polysaccharide iaitu bahan yang akan merangsangkan sel NK dihasilkan. Sel NK akan memasuki tisu badan, mencari sel kanser dan mengakibatkan sel kanser membunuh diri sendiri. L-selectin ligand, bahan yang memberikan isyarat kepada sumsum tulang supaya melepaskan sel stem. Okay. Vitamin B12, vitamin yang sangat penting untuk sistem saraf beroperasi dengan baik dan juga pembentukan sel darah merah. Asid lemak perlu seperti omega 3, yang amat penting untuk kesihatan otak dan juga jantung. Enzim hidup juga terdapat di dalam AFA dan juga kedua-dua jenis asid amino iaitu asid amino perlu dan juga asid amino tidak perlu terdapat di dalam AFA. So anda boleh lihat kandungan mineral yang terdapat di dalam kandungan mineral yang terdapat di dalam AFA seperti yang anda dapat melihat. Nama mineral chromium, magnesium, selenium, kalsium, semuanya terdapat di dalam AFA. Selain daripada itu, vitamin A, B, C, E, K, semuanya terdapat di dalam what is that? Yes, AFA. Seperti kita dapat melihat. Dan berita baik, 97% daripada vitamin, mineral dan enzim yang terdapat dalam AFA adalah mudah diserap oleh badan manusia.
Kandungan chlorophyll, it has got one of the highest amount of chlorophyll berbanding rakannya yang lain seperti spirulina dan chlorella. So AFA mempunyai kandungan chlorophyll yang tertinggi. Okay. So dari manakah Maxima mendapatkan AFA? Maxima mendapatkan AFA daripada Tasik Klamath di Oregon, Amerika Syarikat, di mana AFA ini akan dituai pada musim panas, okay? Kemudian dengan menggunakan teknologi Immumax, dia akan sampai, okay, kepada anda dalam bentuk kapsul AFX ataupun dalam bentuk vial iaitu CMX. So that is the greatness of AFA. Okay? Now, dua bahan utama yang terdapat di dalam AFA, satu adalah L-selectin ligand yang memberikan isyarat kepada sumsum tulang melepaskan sel stem. Satu lagi adalah polisakarida yang memberi, yang merangsangkan penghasilan NK sel supaya dapat mencari dan membunuh sel kanser. Okay, so finally, yes, saintis mendapati bahawa apabila anda makan 1 gram ekstrak AFA dalam bentuk 3 kapsul AFX ataupun 1 vial CMX, ini akan menyebabkan pertambahan dalam pembebasan sel stem dewasa sebanyak 25 hingga 30% dalam masa 1 hingga 2 jam tempoh pengambilan, dan ini adalah bersamaan dengan penghasilan 3 hingga 4 juta sel stem yang baru. So today anda harus menjaga diri anda dengan baik, melabur untuk kesihatan masa hadapan dengan mengambil suplemen yang baik, menjaga makanan, lebih kepada sayur dan buah, kurangkan pemakanan produk haiwan, very important, supaya kita dapat mengelakkan pelbagai jenis penyakit, terutamanya apa yang kita bincangkan hari ini, iaitu penyakit autoimun. Okay, and with those words, we come to an end of the presentation. Jangan lepaskan peluang keemasan sertai kami hari ini. With those words, we come to an end of today's. Okay, we come to today's. Okay, so back to Shaza and also Mira. Okay. Thank you so much, Dr. Harish. Thank you so much, Dr. Topik memang sangat menarik, and I sure that semua orang mungkin dah faham. Okay, so jika anda ada sebarang soalan atau pertanyaan, boleh tekan button unmute ataupun boleh tinggal di ruangan komen. Okay, macam sekarang Doktor, kita dah ada soalan daripada Puan Hafizah binti Mat Esa. Okay, dia tanya, saya pesakit RA, boleh tak saya tak makan ubat yang doktor saya berikan seperti Salazepam and Metaserate? Saya nak makan vitamin dan nutrien yang boleh mengurangkan penyakit ini. Boleh ke? Tak boleh berhenti ubat yang doktor bagi tanpa keizinan daripada doktor. You cannot do that. Walau bagaimanapun anda boleh makan AFX ataupun CMX pada waktu yang berlainan daripada waktu makan ubat doktor. Jarakkan pengambilan makanan AFX ataupun CMX sebanyak 1 hingga 2 jam dengan pengambilan ubat doktor. Ubat doktor memang tak boleh berhenti tanpa keizinan doktor. Tapi anda boleh memulakan pemakanan AFX dan CMX. Saya mempunyai kawan di Melaka yang ada rheumatoid arthritis. Memang dia ambil ubat doktor, tapi pada masa yang sama dia mula mengambil CMX atau AFX, dia mendapati kesakitan pada badan. Dan sakit-sakit pada sendi, semuanya mula berkurangan dengan banyak. Why? Kerana di dalam AFA terdapat phycocyanin yang akan mengurangkan keradangan. Ini sangat penting untuk pesakit rheumatoid arthritis. Okay? Thank you. So, terima kasih Dok. Semoga apa yang Puan tadi tanya dapat terjawab lah. Jadi saya akan bacakan yang kedua punya soalan daripada Galaxy A72. Kanak-kanak boleh ambil ke? Start umur berapa tu Dok? Kanak-kanak boleh ambil 12 tahun ke atas, boleh mula mengambil AFX atau CMX. Walau bagaimanapun di bawah 12 umur, kita hanya memberikan CMX dan AFX jika kanak-kanak itu sakit.
okay, ataupun tidak sihat. Biasanya dia tidak diberikan kepada kanak-kanak di bawah 12 tahun kerana mereka mempunyai paling banyak sel stem. Umur yang boleh diberikan 12 tahun ke atas. Okay? Okay, thank you doktor. So saya harap soalan tu dah terjawab. So soalan yang ketiga adalah daripada Puan Nur Aini Ali. Dia tanya, saya pesakit thyroid mata. Berapa banyak perlu ambil CMX, AFX dalam satu masa? Thank you doktor. Okey, anda boleh pilih anda sama ada mengambil AFX ataupun CMX. Okey. So saya akan mengatakan kepada anda supaya anda mengambil, okey, what you do, okey, anda mengambil 2 dos. Satu dos di pagi, satu dos pada waktu malam. Okey. So satu dos CMX adalah satu vial pagi dan satu dos CMX malam, satu vial malam. Ataupun anda pilih mengambil AFX 3 kapsul AFX pagi, 3 kapsul AFX malam. Okey, lihat 1-2 minggu macam mana, adakah keadaan badan anda bertambah bertenaga, you feeling better. Lihat, tengok apakah perubahan yang berlaku. Okey? Alright, so kita baca yang seterusnya daripada Muhammad Hafizuddin. Jika masih makan ubat yang ada steroid, bila masa sesuai nak ambil AFX ataupun CMX? Jarakkan pemakanan ubat dengan ubat di hospital dengan suplemen. So anda kalau boleh jarakkan 1 hingga 2 jam. Okey, makan ubat dahulu kemudian makan suplemen atau suplemen dahulu kemudian makan ubat. Tapi mesti ada jarak masa 1 hingga 2 jam. Don't take it together. Okey? Okay, next soalan daripada Encik Anwar Abdullah. Dia tanya, Dok, setakat masa ini masih belum ada ubat untuk penyakit autoimun ya. Ibuprofen tu cuma sebagai ubat tahan sakit sahaja ya dok? Thanks. Betul. Setakat ini belum ada penawar untuk penyakit autoimun. Apa yang boleh dilakukan ialah untuk merawat simptom-simptom sahaja. Contoh kalau badan terlalu sakit, dia beri painkiller seperti ibuprofen. So there is no penawar yet. Apa yang ada hanya untuk merawat simptom-simptom saja. Kalau tahan sakit terlalu banyak, painkiller seperti ibuprofen, panadol, all of this adalah paracetamol. All of this adalah painkiller yang biasa diberikan. Okay? Okay, so seterusnya daripada Puan Siti Rahma, dia tanya bagaimana cara pengambilan untuk pesakit Parkinson, dok? Pesakit Parkinson is 2 dos biasa harus diambil. Okay, 1 dos pada waktu pagi dan 1 dos pada waktu malam. Again, sama ada 3 AFX pagi, 3 AFX malam ataupun 1 vial CMX pagi, 1 vial CMX malam. Okay? Alright. Okay, soalan yang seterusnya daripada Encik Fikri Salim. Kalau dah makan AFA, boleh stop ke suplemen lain seperti vitamin C dan omega? Kalau anda makan AFA dan makanan yang anda makan lunch, dinner, breakfast, sarapan, makan tengah hari, makan malam, semuanya seimbang, anda boleh berhenti untuk memakan vitamin C dan omega. Tetapi kalau anda tidak makan dengan betul, tak makan 3 hingga 5 hidangan sayur dan buah, tak makan pelbagai jenis makanan-makanan penting, then anda memang perlu ambil suplemen AFA pada masa yang sama, ambil juga omega dan juga vitamin C. Okay. Alright, so next daripada Puan Siti Rahma juga, dia tanya untuk pesakit Parkinson sesuai ke nak ambil BRX, dok? You can give them, no problem, no harm. Okay, boleh berikan dia breaks untuk menambahkan memory mereka dan juga kebolehan untuk belajar benda-benda baru. No problem, you can take, okay? Okay doktor, saya nak tanya, sekiranya AFA mampu menambah sel tubuh secara tak langsung meningkatkan imun sistem, boleh tak terjadi imun tubuh menjadi terlalu kuat dan menyerang semula tubuh? This is a very good question. Okay, ini siapa tanya ni? Daripada peminat rahsia doktor. Okay, very good. Okay, this is a very good question. Biasanya kalau seseorang itu mempunyai penyakit autoimun, mereka haruslah memakan AFA dengan berhati-hati. You have to be very careful. Mengapa? Kerana sistem ubat yang diberikan oleh doktor untuk penyakit autoimun akan merendahkan sistem imun.
Manakala CMX dan AFX pula akan mengaktifkan sistem imun. So ada apa opposite di sana, ada berlawanan di sana. So apa yang saya harus mengatakan di sini ialah bagi pesakit autoimun, anda haruslah memakan dos yang paling kecil bagi CMX ataupun AFX sehari, iaitu 1 dos sahaja. Mula lihat untuk 1 minggu macam mana anda berasa. Kalau penyakit anda datang lagi, flare, rasa lebih teruk, anda harus berhenti daripada memakan CMX dan AFX. Tetapi selepas 1 minggu, 2 minggu anda berasa okey, lebih bertenaga, no problem, anda boleh meneruskan pengambilan CMX dan AFX. Okey, ada lagi soalan. Dia tanya, Dok, boleh ke pesakit saraf yang teruk mengambil CMX ataupun AFX? Apa saranan doktor untuk pesakit saraf ni? You can take, sesiapa pun boleh mengambil because it's a natural supplement, no problem, okay. And seperti yang saya katakan, di dalam AFX dan CMX ada pelbagai jenis vitamin yang baik untuk sistem saraf, terutama ni vitamin B1, B6 dan B12. So it shouldn't be a problem. 1 atau 2 dos shouldn't be a problem. Alright. Syazah tak dengar? Oh, sorry. Okay, boleh dengar ya? Okay, next question daripada Tidoli. Dia tanya, nak umur 4 tahun, kalau keradangan autoimun, anak umur 4 tahun, kalau keradangan autoimun hingga sampai tak dapat bercakap, melihat, mendengar, duduk, berjalan, boleh lagi sembuh ke? Can, boleh cuba. Kita boleh memberikan, bagi kanak-kanak 4 tahun, jangan berikan AFX, bagi dia CMX. Okay, 1 hari 1 vial. Okay, kalau dia tak boleh ambil seluruh 1 vial, bahagi 2, setengah pagi, setengah malam. Tapi janji mesti makan 1 vial. Beri dia 1 vial, tengok macam mana keadaan dia. Dia akan memperlihatkan pertambahan baik dari segi simptom, di mana dia akan mula dapat bertenaga sedikit demi sedikit. Okay, mula bercakap sikit-sikit, berjalan sikit-sikit, everything will be okay, but slowly. Ini akan mengambil masa, bukan dalam masa 1-2 hari ya. Mungkin 1-2 minggu, baru anda akan melihat perubahan dia. So you can start with 1 vial of CMX. Tengok macam mana. Kalau okay, ada perubahan baik, anda boleh menambahkan kepada 1,5 vial. Okay, berikan dia CMX kerana kanak-kanak senang nak makan CMX. Okay. Okey dok, kalau macam penyakit kulit gatal-gatal ke, macam gatal-gatal kadang-kadang tu kan, dia ada kena mengena ke dengan penyakit AI autoimun? Belum tahu lagi, okay, belum tahu. Tetapi kita mesti check because dia mungkin penyakit kulit ada 2 jenis, satu scleroderma, satu lagi psoriasis. Tapi psoriasis dia ada scale macam sisik-sisik seperti yang saya tunjuk tadi. Okay, tapi kadang-kadang kegatalan ini mungkin disebabkan oleh allergic reaction. So ada banyak sebab-sebab, mungkin allergic reaction, okay, mungkin. Tapi kalau ada rashes, then we are scared. Kerana rashes merupakan satu daripada simptom penyakit autoimun. So kita kena berjumpa dengan doktor kena membuat ujian dan kena mengambil history ataupun sejarah penyakit, baru boleh tahu mengenai diagnosis penyakit. Okay, thank you doktor. So, jika ada sebarang soalan yang nak tanya kepada Dr. Harish, boleh tinggalkan di ruangan komen ataupun tekan unmute. Jika tak ada soalan, kita nak tengok sama ada anda memberi perhatian ataupun tidak. Betul. Tak, Cik Mira, apa kita nak buat ni? Kita kena tanya soalan. Soalan nanti doktor kena bagi yang apa orang kata? Susah-susah sikit ni. Tak adalah susah, jangking je. Assalamualaikum, maaf. Salam. Saya cakap dengan doktor sekejap boleh? Boleh, silakan. Doktor, saya nak tanya. Ya. Ada baby tu umur 1 tahun, lebih kurang dalam 1 tahun. Tapi doktor dah sahkan dia tu ada kanser hati. Jadi doktor dah bedah dia punya buang hati dia, sebahagian dia yang ada kerosakan tu. Jadi sesuai ke kita nak bagi dia makan
AFX atau macam mana cara dia nak makan sepatutnya? Okay, you boleh bagi dia 1 hari, 1 wild CMX. Bahagi 2. Setengah pada pagi, setengah pada malam. Campur dengan air sikit, bagi dia makan CMX. Kerana dalam bentuk cecair, lebih mudah makan. Okay, you boleh bagi dia setiap hari 1 wild CMX. No problem. Ini akan mengurangkan populasi sel-sel kanser dalam badan. So ini boleh you mula dengan secepat mungkin, kalau baik mungkin kalau mula esok pun boleh 1 hari 1 wild CMX. Boleh? Terima kasih doktor. Okay, bye. Syazah tak dengar? Okay, dengar boleh dengar. Okay. Okay, so kita nak tanya soalan. Dr. Harish akan tanya soalan, tapi rules pada malam ni adalah Berapa pemenang tu Syazah? Kita nak tanya soalan kat doktor ni. okay, Mira, kita nak bagi berapa pemenang? 1 boleh? Saya tak cukup 1, saya tak suka 1. Saya suka 2. Okay, So kita cari pemenang 2. Special sikit. Tapi rules dia, yang nak jawab kena buka video dengan tekan button unmute. Tak boleh jawab di ruangan komen. Boleh tak macam tu? Boleh. Okay, Dr. Harish, boleh bagi soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Dalam penyakit autoimmune Graves' disease, organ mana yang diserang oleh sistem imun badan? Ada jawapan tak? Siapa boleh jawab? Buka video, jawab. Unmute, jawab. Ya, betul. Boleh doktor ulang sekali soalan? Dalam penyakit autoimmune Graves' disease, organ manakah yang diserang oleh sistem imun badan pesakit? Okay. So kita nantikan jawapan daripada pihak tuan-tuan puan-puan. Siapa-siapa yang ada jawapan boleh sila bukakan video anda ataupun unmute anda punya suara. Syazah ada jumpa ke? Tak jumpa. Tak boleh jawab ke? Mungkin dia orang malu lah Syazah nak buka video. So kita bagi kelonggaran sikit. Ataupun lah, boleh chat. Chat lah. Ataupun tak nak dalam. buka kamera pun boleh pakai voice. Betul. Ada jawapan tak? Dalam penyakit autoimun, organ Saya dah dapat jawapan. Okay. Daripada Muhammad Kharis. Dia kata dari buah pinggang dok. Betul ke? Tidak, salah. Okay, Organ tidak mana salah. diserang? Organ. Dia nak organ mana yang serang tu. Okay. Cari lagi. I bagi clue sikit. Kelenjar. Dia adalah kelenjar dalam leher. Ini betul. Siapa ada jawapan betul? Azam Maxima. Encik Azam. Wah, dia dapat hadiah. Okay, betul. Very good. Thyroid gland. Memang betul. Very good. Okay, so jadi soalan yang kedua dok. Okay, ini sedang sikit lah. Okay. Okay, cepat lah. Apakah nama penyakit autoimun yang paling lazim, popular, di mana lebih daripada satu organ adalah terlibat dalam penyakit ini? So, apakah nama penyakit autoimun yang paling popular, paling lazim, di mana sistem imun badan pesakit akan menyerang lebih daripada satu organ? Apakah nama dia tu? Apakah nama? Bukan. Parkinson, bukan? No. Okay, next. SLE. Betul. Alright, tanya kepada Mai. So nanti anda boleh WhatsApp kami daripada nombor Cik Syazah ataupun Cik Mira, details anda dan sebagainya. So jadi Syazah tadi Cik Azam cakap, dia kata sedekah next question kepada orang lain sebabkan dia staff Maxima. Jadi kita next question yang kedua dok. Kita buka lagi. Buka lagi last soalan. Okey, berikan 2 simptom yang ada dalam penyakit autoimun. Okey, 2 simptom dalam autoimun. So siapa orangnya? Okay. Siapa ada jawapan? 2 simptom yang ada dalam penyakit autoimun. Betul. Siapa ada jawapan? Dolly macam tengah cari jawapan je. Okey, daripada Puan Sharifah, mata bonjol dan sakit sendi, dok. Okey, boleh, Ken. Betul. Alright. So Puan Sharifah tahniah juga.
Okey, tahniah kepada pemenang. Jangan lupa untuk WhatsAppkan kepada saya details anda di nombor 0162311057 dan kami akan postkan hadiah. So Mira, adakah kita nak beri hadiah yang disebut tadi? Ada. So kita jadi ada 3 pemenang lah malam ni. Ya, Okey, so 2 soalan daripada Dr. Haris kita dah dapat. Jadi pemenang untuk yang malam ini adalah yang sentiasa support kita dalam live. Tak henti-henti dia, hari-hari dia tengok. Saya selalu nampak dia. Jadi siapa tu gerangannya? Sebentar ya, sebab saya selalu record. Kita nampak dan kita nampak juga dia selalu kongsikan link kita, betul? Betul. Lepas tu dia selalu kata dia passion dalam kita punya live ni. Betul. Siapa agaknya tu? Miss Mira. Mana nama dia tadi saya lupa. Iti Dolly. Tahniah Puan Iti Dolly. Jadi so Iti Dolly boleh bagikan details anda kepada kami. Mungkin dia malu ke? Sebab terima kasih kerana sentiasa support kami dan saya mengharap semua yang mana join malam ni tadi saya ada nampak 50 lebih. Bolehlah next nanti kita akan ada lagi hadiah misteri kan Syazah? Betul. Dan hadiah tu dia sangat eksklusif daripada Max. Betul. Okey. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Haris Kumar untuk topik yang sangat menarik pada malam ini. Nanti kita akan kupaskan topik yang menarik di program yang akan datang. Betul. Okay. Terima kasih Dok. Jumpa lagi. Thank you Miss Syazah. Thank you Miss Mira. My pleasure. Stay safe Dok. Stay safe. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Dan kepada anda yang berada di ruangan Zoom ini, jangan lupa juga untuk sertai kita punya program pada setiap Isnin hingga Sabtu. Dan anda juga macam biasalah, untuk saya ingatkan, jika anda boleh kongsikan link kepada keluarga dan kenalan anda. Betul tak Cik Mira? Betul. So jadi sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan semua yang tak henti-henti join kita punya live support kita. So saya mengharap next lagi akan ada hadiah lagi Syazah. Baru diorang shock, betul tak? Lagi banyak. Betul. So semoga ada sedikit ilmu yang diberi pada malam ini dapat tuan-tuan puan-puan ambil iktibar dan jauhilah segala penyakit. So saya mendoakan kepada tuan-tuan puan-puan semua sentiasa berada di dalam keadaan dalam keadaan yang baik, sentiasa dijauhi daripada penyakit, diberikan kesihatan yang sihat dan sebagainya. Jumpa anda besok. Bye.